Bertemu kembali bersama saya bagi membincangkan tajuk penuaian dan juga penyimpanan hasil pertanian, di mana kedua perkara ini merupakan elemen yang penting bagi menjamin hasil akhir pertanian ataupun hasil akhir tanaman. Okey, terlebih dahulu kamu hendaklah mengetahui apakah dimaksudkan dengan penuaian, di mana penuaian merupakan aktiviti seperti memetik, mengutip dan juga memungut hasil yang telah mencapai tahap kematangan yang dikehendaki bagi kegunaan sendiri maupun dijual. Okey, penuaian hasil yang tidak sempurna boleh menjejaskan dari segi kualiti, harga dan juga permintaan ke atas tanaman tersebut. Penuaian perlu dilakukan dengan teknik dan peralatan yang betul bagi mengelakkan kerosakan pada hasil tanaman. Pada slide ini menunjukkan cara menuai tanaman sayur-sayuran dan juga tanaman komoditi makanan, di mana cara menuai seperti yang pertama, memotong dengan pisau, sketias ataupun sabit, biasanya melibatkan tumbuhan ataupun tanaman seperti yang pertama, bendi, kundur, peria, petola, timun, labu, koko dan juga kelapa sawit. Okey, cara menuai yang kedua adalah dengan cara mencabut. Jadi tanaman yang terlibat adalah seperti sayuran jenis daun, seperti bayam, kangkung, kemudian sayuran jenis bisi seperti lobak. Okey, bagi cara yang ketiga, cara yang ketiga adalah dengan memetik, iaitu sayuran yang terlibat seperti sayur kacang, ataupun sayur kekacang, cili, terung, tomato, lada hitam dan juga jagung. Dan kaedah yang keempat ataupun cara yang keempat adalah dengan menggali dengan cangkul ataupun serampang. Jadi tanaman yang terlibat adalah seperti sayuran jenis umbisi, seperti keledek, keladi, sengkuang dan juga ubi kayu. Seterusnya kita akan membincangkan berkenaan dengan penyimpanan, di mana ianya merupakan satu aktiviti yang penting dan perlulah dipatuhi bagi mengekalkan tempoh kesegaran produk hasil
tanaman tadi. Okey, penyimpanan juga boleh menggunakan teknologi moden yang telah dicipta pada hari ini. Ada penyimpanan hasil pertanian adalah berbeza-beza mengikut tanaman dan juga jenis produk pertanian. Pada slide ini menunjukkan penuaian hasil dibahagi kepada 3 peringkat utama, iaitu sebelum menuai, semasa menuai dan juga pasca tuai. Di mana setiap peringkat ini kita akan bincangkan dengan lebih terperinci melalui slide yang berikutnya. Okey, apakah perkara yang perlu kita ambil tahu pada peringkat sebelum menuai? Yang pertama, kita dikenaki menentukan kaedah penuaian yang hendak kita lakukan. Pada slide yang lepas kita telah membincangkan apakah kaedah-kaedah penuaian. Itu yang pertama dengan cara memotong dengan pisau. Yang kedua kita memetik. Yang ketiga mencabut dan yang keempat kita menggali. Kemudian perkara yang kedua adalah pastikan tanaman yang hendak dituai tadi tidak disembur dengan racun. Sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum proses penuaian dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui indeks kematangan sesuatu tanaman. Sebab indeks kematangan ini adalah penting di dalam menentukan tahap kemasakan buah ataupun hasil tanaman tersebut. Bagaimana hendak menentukan kematangan tanaman? Di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah melalui kaedah fizikal. Yang kedua adalah kaedah kimia dan yang ketiga adalah melalui kaedah fisiologi. Jom secara terperinci kita akan layan ke slide yang selanjutnya. Di sini kita akan membincangkan kaedah pertama di dalam menentukan indeks kematangan hasil pertanian, iaitu yang pertama adalah melalui fizikal, di mana kita menggunakan panca indera kita, iaitu dengan menggunakan mata ataupun penglihatan, di mana kita akan tengok hasil pertanian tu dari segi warna kulit dia, yang kedua dari segi saiz dan yang ketiga adalah dari segi bentuk dia. Okey, kemudian pastikan hasil pertanian tadi mudah untuk dileraikan, mempunyai bau, rasa, itu rasa ni seperti rasa pahit, masam ataupun manis. Kemudian bunyi apabila ianya dijentik. Okey, yang kedua pula adalah melalui cara kimia, iaitu kita melakukan analisis kimia, dan analisis ni dilakukan di dalam makmal. Jadi apakah ujian yang kita buat? Ujian yang biasanya kita buat adalah ujian menguji tahap keasidan, kandungan gula, kanji dan juga pH hasil pertanian tadi. Kemudian yang ketiga adalah melalui kaedah fisiologi, di mana kita melakukan pengiraan, iaitu bilangan hari ataupun bulan selepas pokok itu mengeluarkan bunga ataupun diubah ke kawasan penanaman. Okey, apakah kepentingan indeks kematangan? Okey, yang pertama ianya penting kerana ianya menentukan strategi pemasaran. Okey, yang kedua pula ianya menentukan kesesuaian waktu penuaian. Yang ketiga pula adalah pengurusan buruh dan juga sumber yang cekap. Dan yang keempat, yang terakhir adalah sebagai asas kelasan hasil tanaman kita tu tadi. Seterusnya kita akan masuk kepada peringkat yang kedua, iaitu semasa menuai. Yang pertama tadi adalah sebelum menuai. Okey. Di sini perlu kita tahu bilakah
masa ataupun waktu yang paling sesuai. Terdapat dua masa yang paling sesuai kita melakukan proses penuaian, iaitu pada awal pagi dan juga pada lewat petang. Okey, waktu tengah hari kita tak lakukan proses penuaian. Okey, kemudian kita juga perlulah mengetahui apakah teknik penuaian yang hendak digunakan. Sebabkan setiap tanaman mempunyai teknik penuaian yang berbeza-beza. Okey, yang ketiga ni, kerja-kerja penuaian perlulah dilakukan dengan betul. Sebab apa? Bagi mengelakkan berlakunya kecederaan pada hasil tanaman. Bila tanaman tadi ataupun hasil tanaman tadi tercedera, maka ianya akan dijangkiti oleh mikroorganisma dan boleh menurunkan hasil ataupun kualiti tanaman tersebut. Baiklah, kita akan masuk kepada peringkat yang ketiga di dalam penuaian, iaitu pasca tuai, di mana proses ini bermula dari peringkat hasil tanaman tadi telah dituai hinggalah ia dipasarkan. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung kelas pada kali ini. Dan pada kelas yang akan datang, kita akan membincangkan pula berkaitan dengan penuaian dan penyimpanan bagi tanaman sayuran, kelapa sawit, padi, jagung dan juga koko. Peace. Yo, sayang lu.